Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada petang ini untuk slot Mantap Share. Dan hari ni kita lewat sikit lah sebab kita ada hal tadi kan. Tapi tak apa, janji kita nak deliver apa tajuk yang kita dah plan nak sampaikan kepada penonton-penonton. Dan pastinya petang ini kita nak kupas tentang satu habitat. Bukan habitat, tabiat. Habitat benda lain. Satu tabiat manusia yang mana dia dah timbul di akhir zaman ni. Jadi kita nak perbetulkan, kita nak perbaiki dan sama-sama kita nak memperelokkan benda ini supaya dia tak jadi melarat, makin lama makin teruk, makin lama makin tak elok, semakin lama semakin merunsingkan. Kita yang tengok ni jadi runsing. Mereka yang buat tu tak runsing sangat. Masalah dia kita yang tengok ni jadi runsing. Baik, okey. Sebelum tu, siapa yang tengah tengok ni boleh like, share kepada sahabat-sahabat anda. Jangan lupa follow Facebook Kardok, Akademi Al-Islah dan juga Facebook Mantap Share untuk sama-sama kita beroleh manfaat. Dan yang paling penting, kita nak sama-sama sebarkan kebaikan. Semoga semua sahabat-sahabat kita dapat sesuatu yang bermanfaat pada petang ni. Baik, okey. Benda simple je petang ni. Topik kita adalah berkenaan dengan panjang topik dia, panjang tajuk dia tapi membawa kepada satu makna je. Topiknya adalah semua benda nak tayang, apa hal? Oh, dia punya topik. Semua benda hang nak tayang, apa hal? Sebab hari ni kalau kita tengok di media sosial, saya bawa dulu dia punya masalah dia. Kalau kita tengok hari ni di media sosial, orang ni bukan netizen, ni kita ni yang ada hari ni, dia dah mai satu sikap, dia dah mai satu perangai, dia dah mai satu tabiat yang mana dia ada apa benda semua nak tunjuk pada orang. Dia ada benda apa semua nak cerita kepada orang. Dia ada apa-apa harta, dia ada apa-apa benda yang lebih daripada orang lain, semua dia nak share kepada orang lain. Dia tak salah nak share sebagai satu inspirasi kepada orang lain. Tak salah. Tetapi cara kita share itu, cara kita kongsi itu, kaedah yang kita kongsi ataupun platform yang kita kongsi itu, kita kena tengok balik. Supaya dia tak jadi masalah, supaya dia tak jadi satu benda yang menyebabkan kita susah di hari kemudian. Sebab itu kita nak lihat satu pesan daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Ali adalah khalifah yang keempat. Dan suatu hari Sayyidina Ali pernah berpesan 7 pesanan yang popular. Saya rasa pesanan ni bukan kata petang ni kita baca ya. Tapi saya rasa dah ada orang yang hafal pun 7 pesanan Sayyidina Ali. Kalau Google saja 7 pesanan Sayyidina Ali, dia akan keluar. Kalau kita imbas kembali tentang Sayyidina Ali, di antara kata-kata Sayyidina Ali yang sangat-sangat menyentuh hati dan kata-kata Sayyidina Ali yang sangat merentap jiwa adalah 7 pesanan yang akan saya bacakan sebentar lagi. Baik. Sama-sama tengok, sama-sama pandang. Sebelum saya sebut yang pertama, ayuh share cepat. Tengok kita punya live ni, share cepat dekat anda punya wall Facebook. Semoga semua beroleh manfaat nak dengar tentang 7 pesan Sayyidina Ali berkenaan dengan topik kita pada hari ni. Semua benda hang nak share, apa hal? Baik, okey. Yang pertama, kata Sayyidina Ali, jangan berbicara tentang hartamu di hadapan orang miskin. Maknanya, hang jangan tayang harta hang, hang jangan bercakap pasal harta hang di depan orang yang tak ada harta sebab mengguris hati dia. Yang kedua, jangan berbicara tentang kesihatan kamu di depan orang sakit. Hang jangan tunjuk hang ni sihat hebat di depan orang yang sakit sebab dia akan rasa satu benda yang sangat-sangat diimpikan dia tak dapat. Tak salah hang nak sihat, tak salah hang nak bagus kehidupan, itu dituntut. Tapi hang jangan berbicara tentang kesihatan hang di depan orang yang sakit. Oi, kaki saya boleh berlari laju, kaki saya ni berjalan 30 tingkat naik tangga pun tak ada apa. Hang bercakap tentang kaki hang sihat, kaki hang kuat di hadapan orang yang tak ada kaki. Macam mana dia rasa? Dia tengok kaki kita ada kaki, dia tengok kaki dia tak ada kaki. Habis macam mana? Sebab tu jangan berbicara kesihatan kamu di depan orang yang sakit. Yang ketiga, jangan berbicara tentang kekuatan kamu di hadapan orang yang lemah. Hang jangan bercakap tentang kekuatan hang, kuasa hang, kehebatan hang di depan orang yang lemah. Hang bercakap tentang kebebasan di depan seorang hamba, apa jadi? Tak jadi. Dia akan jadi lagi lemah, jadi tak tenteram, jadi tak seronok. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat, jangan berbicara tentang kebahagiaan kamu di depan orang yang sedih.
kawan ni sedih, menangis, mata merah, bengkak mata, menangis tiap-tiap hari. Tiba-tiba hang berbicara, oi semalam saya pergi mandi sungai, seronok betul lah. Anak saya ni duduk dalam pelampung tu, huha, main air. Oi seronok, rasa bahagia sungguh lah, lama sungguh tak tengok anak macam tu. Hang berbicara tentang seronoknya hang berbicara tentang kegembiraan kamu di hadapan orang yang sedih. Tak bagus, kata Sayyidina Ali, jangan buat lagu tu, tak bagus. Baik nah, itu yang keempat. Yang kelima, jangan berbicara tentang kebebasan kamu di hadapan orang yang terpenjara. Orang ni duduk dalam penjara, orang ni terkepung, orang ni terbelenggu, hang berbicara tentang bebasnya hang, tak kena. Yang kelima, yang keenam. Jangan berbicara tentang anak kamu di hadapan orang yang tak ada anak. Orang ni kahwin 20 tahun tak dapat anak, 30 tahun tak dapat anak, sampai bila-bila pun tak dapat anak. Tiba-tiba kita bercakap soal anak kita di depan dia. Apa dia rasa? Dia akan rasa tak seronok, dia akan rasa malas nak dengar, dia akan rasa meluat. Sebab dia nak anak tapi tak dapat. Kita dapat anak, kita cerita di depan dia pula. Nak kongsi kalau dia tanya tak apa. Tetapi kalau dia tak tanya, diam dan jangan cakap apa-apa. Sebab takut menggusarkan hati dia, mendatangkan tak seronok pada jiwa dia. Baik. Dan yang ketujuh, apa yang Sayyidina Ali kata, hang jangan buat benda ni, hang jangan tayang benda ni, hang jangan tontonkan benda ni. Yang ketujuh, jangan berbicara tentang orang tuamu di hadapan anak yatim. Anak yatim, dia ni mak tak ada, dia ni ayah tak ada, dia ni dua-dua tak ada. Hang bercakap soal ayah hang. Ayah saya malam tadi beli KFC, mai makan sama-sama. Oh ya Allah, sedihnya budak tu. Jangan. Sebab tu Sayyidina Ali pesan 7 benda ni kena hadam tu betul-betul, kena ambil betul-betul, kena beringat betul-betul. Sebab 7 benda yang Sayyidina Ali pesan ni bukan main-main. Dia kata jangan cakap tentang harta depan orang miskin, jangan cakap tentang kesihatan di depan orang sakit, jangan cakap tentang kekuatan di depan orang lemah, jangan cakap tentang bahagia di depan orang sedih, jangan cakap tentang bebas di hadapan orang yang dibelenggu, jangan cakap tentang anak di depan orang yang tak ada anak, dan jangan cakap tentang orang tua kamu, ibu ayah kamu di depan orang yang tidak ada ibu ayah. Cukup. Pendek, pesanan ringkas, tetapi hang kena hadam betul-betul. Ingat betul-betul apa yang dipesan oleh Sayyidina Ali. Lepas ni kalau sebut saja nama Sayyidina Ali, kita ingat 7 pesanan ni. Hang jangan buat. Sebab kalau hang nak hidup tenteram, kalau hang nak hidup elok, hang perhatikan 7 benda yang disampaikan sebentar tadi. Baik. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum saya masuk kepada pencerahan ataupun kepada perbincangan, semua benda hang nak share pasal apa? Kita nak tengok lagi satu. Satu dalil ataupun satu peringatan daripada Imam Malik. Daripada Imam Malik bin Anas. Suatu hari, Imam Malik bin Anas kejap ada kucing pula naik ke atas. Namai tau dia ni. Kan? Baik. Okey. Suatu hari, anak murid kepada Imam Malik namanya adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i adalah anak murid kepada Imam Malik. Okey? Guru Imam Syafi'i adalah Imam Malik. Salah seorang guru Imam Syafi'i, Imam apa? Imam Malik bin Anas. Kalau Anas bin Malik sahabat Nabi SAW, Malik bin Anas adalah Imam Malik. Terubah jadi orang lain. Baik nah? Okey. Suatu hari Imam Syafi'i dia datang berjumpa dengan Imam Malik, lalu dia tanya, "Wahai tuan guru Imam Malik, bagaimana nak jadi orang yang hidupnya bahagia? Bagaimana nak jadi orang yang hidupnya bahagia?" Lalu Imam Malik pun dia kata, "Kamu jangan pertontonkan 3 benda ini, maka kamu akan hidup tenang. Jika kamu tak tayang 3 benda ni, jika kamu tak heboh-hebohkan 3 benda ni, hidup kamu akan tenang. Sebab ingat, di sebalik nikmat akan adanya hasad." Saya ulang, di sebalik nikmat akan adanya hasad. Sebab bila datangnya nikmat, maka akan datanglah hasad. Sebab itu disebutkan oleh para alim ulama menyatakan likulli ni'matan likulli ni'mat hasadun. Setiap nikmat itu pasti ada hasad. Maknanya apa? Setiap kali hang dapat nikmat, setiap kali hang dapat sesuatu, setiap kali hang dapat satu benda yang menyebabkan hang rasa gembira, seronok, happy, duit, harta, rumah, kereta, apa saja kamu dapat, orang akan mula hasad kepada kamu.
Sebab tu Imam Malik kata kepada Imam Syafi'i, pesanan ringkas tetapi dia boleh dijadikan sebagai peringatan yang sangat-sangat besar. Kata Imam Malik, kamu sorok 3 benda ini, jangan war-warkan 3 benda ini, maka kamu akan hidup bahagia. Apakah 3 benda itu? Ayo penonton-penonton, tatap muka saya, lihat wajah saya. Saya nak terangkan kepada tuan-tuan 3 perkara kalau disimpan elok-elok, hidup akan tenang. Yang pertama, kata Imam Malik kepada Imam Syafi'i. Yang pertama, rahsiakan umur kamu. Hai, pasal apa kena rahsiakan umur? Tak boleh ke bagi tahu pasal umur kita ke orang? Saya sambut birthday, saya tulislah dekat Instagram saya. Alhamdulillah dah sambut umur yang ketik. Ya Allah, mana dia datang kucing? Kan? Lalu saja. Tadi tak ada, tiba-tiba timeline ada pula kucing lalu. Biasalah, nama pun kucing melintas depan kita. Biasa, nak marah apa? Baik nak? Okay. Takkan saya tak boleh. Saya tulislah dekat Instagram saya. Alhamdulillah official 30. Tak salah nak sebut official 30. Tak salah nak bagi tahu umur. Tetapi kenapa Imam Malik kata sorok umur kamu? Kalau ada orang tanya bagi tahu, tetapi jangan kita nak heboh-heboh umur kita. Sebab apa? Sebab kalau orang tanya baru bagi tahu, kalau orang tak tanya tak payah bagi tahu. Kerana apa? Jika kamu heboh-hebohkan umur kamu, boleh jadi 2 benda akan berlaku kepada kamu. Jika orang tahu umur kamu, boleh jadi dia makin hormat kepada kamu, dan boleh jadi bila orang itu tahu umur kamu, dia akan mula merendah-rendahkan kamu. Mula-mula bersembang dengan kita elok ya. Bersembang dengan kita elok, panggilan elok, semua elok. Tapi bila tahu kita ni muda daripada dia, berubah panggilan. Tadi panggil cik, tiba-tiba bila dah tahu, loh muda 5 tahun pada aku. Lalah kali. Hang dok nah. Jadi hang terus. Lepas tu jadi kau terus. Lepas tu jadi bro terus. Dia sebab tu Imam Malik kata, kalau hang nak tahu kenapa suruh rahsia umur, sebab jika orang tahu umur kamu, maka boleh jadi orang makin hormat kepada kamu ataupun makin merendahkan kamu. Sebab tu kena hati-hati. Baik, sahabat kita Maztura Ryan, Baring Supit, Muhammad Khamis yang menyaksikan kita pada hari ni. Jadi kita kena faham betul-betul. Imam Malik bukan saja-saja kata sorok umur kamu, sebab dia ada simbolik di sebaliknya. Oleh kerana itu, ingat satu pesanan saya sebelum kita masuk pada yang kedua. Rahsiakanlah umur kamu seperti mana kamu merahsiakan nombor IC kamu. Mudah aja. Kalau orang tanya betul-betul untuk interview ke apa ke, untuk isi boraga, itu tak apa. Tetapi jangan diheboh-hebohkan, jangan diwar-warkan. Saya baru 19 tahun, relax saya baru 19 tahun, muda lagi. Maka ketahuilah orang akan mula memandang rendah kepada kamu. Baik. Yang kedua, apa yang kamu jangan war-warkan sangat? Yang kedua adalah perihal ahli keluarga kamu. Nombor 2, hal keluarga hang jangan duk cerita pada orang. Ini duk cerita anak hang masalah ini, anak nombor 2 macam ini, anak nombor 3 macam ini, sebar macam ni, cakap macam ni, cakap pasal suami, cakap pasal isteri, cakap pasal mak, cakap pasal ayah. Semua ahli keluarga hang punya masalah, hang nak cerita kepada orang. Semua ahli keluarga hang punya benda-benda semua hang nak share pada orang. Gambar anak hang baru lahir tiap-tiap hari nak post di media sosial. Gambar anak hang setahun nak post. Gambar anak 2 tahun tiap-tiap hari post. Apa masalah kita ni? Bukannya kita marah hang nak share gambar family hang di media sosial. Bukan kita marah hang nak pertontonkan gambar anak kecil hang baru lahir 3 hari di media sosial. Tetapi tak takutkah kamu penyakit-penyakit yang akan datang? Tak takutkah kamu pada hasad? Tak takutkah kamu pada kejahatan manusia? Manusia ni rambut sama hitam, hati lain-lain. Sebab apa hal keluarga kamu jangan dipertontonkan di halayak ramai. Kerana apa? Kerana kita takut bukannya orang screenshot gambar, tetapi yang kita takut orang buat sesuatu pada gambar tersebut. Ini saya tengok hari ni di media sosial. Tak kiralah influencer ke, tak kiralah artis ke, tak kiralah siapa pun, anak daripada hari pertama lahir sampailah anak tu dah besar, tiap-tiap hari post muka anak itu. Bukan kita jealous tengok anak hang, bukan kita marah tengok anak hang, bukannya kita ni tak ada anak sampai nak marah tengok anak hang, tetapi kita kesian pada hang. Hang tak tahu ke apa-apa yang akan jadi pada anak tu nanti? Hang tak tahu ke apa yang orang memandang kepada kita? Kan?
Setiap saat nak post gambar anak kita, tiap-tiap hari nak letak muka anak kita di media sosial. Kalau dia dah besar, umurnya dah remaja, itu lain cerita. Tetapi masa dia budak-budak, hati-hati. Sebab pernah berlaku satu kes, bukan di Malaysia tapi di luar. Yang mana orang ini, dia popular, dia satu orang yang hebat, kaya. Dan dia ini lahirnya anak dia, maka dia mula tiap-tiap hari buat gambar di media sosial. Story buat, upload, update feed buat, naik, upload, semua buatlah di media sosial. Facebook, Instagram, tiap-tiap hari buat. Kadang-kadang sehari 3-4 kali upload. Maka ada orang mula rasa macam, oh, dia ni kaya rupanya. Tak apa, kita tunggu. Kita culik anak dia. Hang tahu kat anak dia yang mana? Tengoklah di media sosial. Tiap-tiap hari dia post gambar anak dia. Anaknya mula umurnya 5 tahun dah boleh hantar ke sekolah tadika. Dia tunggu depan pagar sekolah. Maka dia cam tengok di media sosial. Oh, ni dia anak dia. Okey, kita tunggu. Melintas saja culik. Oh, rupa-rupanya dalam kita ingatkan berhati-hati nak post gambar anak, gambar family di media sosial. Kerana apa? Kerana kita takut benda macam tadilah. Orang tak marah pada anak kita, tetapi orang mungkin ada sakit hati kepada kita. Anak kita jadi bangsa kerana orang cam macam mana rupa anak kita, macam mana anak kita orang kenal. Sebab tu kena berhati-hati. Imam Malik pesan pada kita lama. Dia kata jangan pertontonkan, jangan war-warkan tentang family kamu. Sangat. Jangan war-warkan. Kerana apa? Kamu tidak tahu berapa banyak manusia yang hasad kepada kamu dan boleh jadi dia balas. Bukan pada kamu tetapi pada family kamu yang dikenali. Sebab tu hati-hati. Dan yang ketiga, apa yang jangan diwar-warkan? Yang ketiga adalah harta kamu. Jangan dipertontonkan. Hari ini tayang duit di media sosial. Hari ini beli beg. Beli beg harga 13,000 di media sosial nak bagi hadiah kepada orang. Hang nak beli silakan, hang nak beli silakan, hang nak bagi hadiah pada orang tu silakan. Tapi masalah dia yang hang nak kena bagi tahu harganya berapa, nak kena buat video, nak kena pertonton segala harta yang hang ada. Apa pasal? Kan? Tak ada orang yang jealous pada hang, tak ada orang yang tak gemar. Tetapi hang jangan mempertonton harta yang hang ada. Sebab tu diingatkan kepada kita. Jika kamu ini tadi, apa Sayyidina Ali sebut, jangan cerita tentang harta kamu di depan orang miskin. Media sosial, orang miskin pun ada media sosial. Dia tengok media sosial. Kita makan mewah-mewah, bertonton di media sosial. Kita makan penuh meja, ketam, udang, sotong, semua ada di meja. Tapi orang ini miskin. Dia buka media sosial, dia tengok meja makan dia apa pun tak ada. Ada ikan kering je dengan nasi. Apa dia rasa? Sebab tu Islam mengajarkan kepada kita, makanan jangan dipertonton. Makanan jangan dipertonton kepada orang. Kecuali kalau kita ni meniaga makanan, memang kita nak jual, silakan tonton sebab itu adalah promosi. Silakan. Tetapi kita makan di rumah, kita ambil gambar, snap, upload di media sosial. Menu hari ini, alhamdulillah biasa-biasa je. Biasa-biasa je hang kata, kambing golek seekor biasa-biasa je. Tapi bila mana orang tengok, apa orang tu rasa? Islam mengajarkan kepada kita adab. Kalau hang masak, jiran sebelah cium bau dia, wajib pergi bagi dia rasa. Apatah lagi hang pertontonkan di media sosial, macam mana orang yang melihat. Sebab tu jaga sensitivity. Jaga benda-benda yang patut dijaga. Sebab itu hari ni saya bawa tajuk, kami di Mantap Syekh bawa tajuk berkenaan dengan apa hal hang nak tayang semua benda yang hang ada. Hang nak tayang segala benda yang hang ada. Apa hal? Apa ke benda lah kita ni tiap-tiap hari nak tayang segala benda yang kita ada. Hang nak cuba berbangga-bangga. Hang nak cuba mempertontonkan yang hang lebih hebat daripada orang lain ke? Hati-hati. Jangan sampai jadi orang yang kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh kerana itu, manusia ini dia akan berbangga kerana beberapa benda lah. Dia akan berbangga kerana beberapa benda. Yang pertama kerana hartanya, yang kedua kerana tahtanya, yang ketiga kerana ilmunya, yang keempat kerana wanitanya. Ini di antara benda yang sangat-sangat ramai orang berbangga-bangga. Okey, hari ni kita nak sentuh hati penonton, kita nak ingatkan kepada penonton supaya berhati-hati. Tadi saya dah sebut berkenaan dengan pesan daripada Imam Malik, guru kepada Imam Syafi'i, 3 benda jangan dipertonton. Kamu punya apa? Kamu punya umur, kamu punya harta, kamu punya keluarga. Jangan dipertonton.
Yang kedua tadi saya cerita tentang kata-kata daripada Sayyidina Ali. 7 pesanan Sayyidina Ali, jangan disebut benda ini kepada orang ini. 7 benda yang jangan disebut kepada 7 golongan manusia. Sebab tu kita kena hati-hati. Dan sebagai penutup ini, kita tengok kawan-kawan kita kata, okey, hari ni huraian yang baik, apa semua bagus. Sebab bukan, saya cuma baca saja apa yang ada di artikel ni, saya tolong baca kepada tuan-tuan. Tetapi saya harap apa yang ditegur, apa yang disampaikan, cuba ambil. Cuba ambil. Dan cubalah kita ni war-warkan benda yang bagus-bagus, benda yang bermanfaat dan benda yang menyebabkan orang suka pada kita, boleh tak? Janganlah kita war-warkan benda yang menyebabkan orang lagi marah kepada kita. Tak berbaloi. Tak berbaloi. Tak berbaloi kita nak buat satu benda yang nak gain ataupun nak mengait orang supaya benci pada kita. Apa masalah kita ni? Sebab tu hari ni kita kena perbetulkan balik. Jangan tayang-tayang segala benda. Jangan war-warkan segala benda. Tolonglah jadi orang yang kehidupannya itu bersederhana dan menjaga setiap gerak-geri yang kita buat supaya tidak mengguris, tidak menyentuh hati orang lain yang menonton kita punya post-post di media sosial. Okay? Jadikanlah platform itu sebagai platform yang bermanfaat. Jadikanlah platform itu sebagai platform yang dapat menarik lebih ramai sahabat kita. Lebih ramai orang jadi baik, lebih ramai orang jadi elok. Bukannya lebih ramai orang yang lebih tak suka kepada kita. Sebab tu hati-hati. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itulah pesanan saya pada hari ini berkenaan dengan 2 perkara yang kita nak bawa tadi. Apa-apa pun kita nak sebut sekali lagi, jangan tayang segala benda di media sosial kerana ada benda yang kita kena simpan, ada benda yang kita kena sorok, ada benda yang kita kena tutup sehabis baik, bukan kerana aib tetapi kerana kita tak nak orang terguris hati dengan kita. Wallahu a'lam. Berjumpa lagi esok insya-Allah dengan topik yang lebih panas untuk kita bincangkan. Wah, topik lebih panas dengan topik yang lebih menarik untuk kita bincangkan. Di mana lagi kalau bukan di Facebook page Mantap Syekh. Ni walaupun untuk follow Kardok Akademi Al-Islah dan juga Mantap Syekh untuk dapatkan info-info berkenaan dengan projek kita ataupun projek iHufaz dan info-info yang menarik untuk dikongsikan. Dan yang paling penting, kita ada pengajian ataupun kita ada perkongsian bermula daripada pagi membawa ke malam. Semuanya khas untuk penonton semua. Ajak kawan-kawan like, follow Facebook Mantap Syekh. Semoga kita dapat eratkan ukhuwah, eratkan hubungan kita, sama-sama kita dapat jadi remaja, anak-anak muda dan juga golongan-golongan rakyat Malaysia yang sentiasa berada dalam keadaan jagaan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dan terima kasih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamak, Mantap Syekh.